Orang kata never meet your hero. Ini kerana kita ditakuti akan kecewa apabila kita mengenal hero-hero kita nanti. Kerana apa? Kerana hero kita itu mungkin adalah manusia biasa yang juga melakukan kesalahan dan juga melakukan dosa. Dan di Catholic Church, there's no other better hero selain daripada Mother Teresa. Mother Teresa ini dianggap sebagai hero, dianggap sebagai penyelamat, dianggap sebagai seorang yang banyak membuat kebajikan dan sebagainya. Apabila keadaan di sebuah tempat itu tidak menghiraukan langsung mereka-mereka yang dalam kesempitan hidup, apabila mereka berada di dalam kesakitan, apabila semua mereka menghidap penyakit-penyakit yang tiada ubat kecuali maut, dan mereka tidak dipedulikan oleh orang awam, tidak dipedulikan oleh kerajaan dan sebagainya, tapi Mother Teresa adalah orang yang actually cares about it. Dan orang yang ikut perjuangan Mother Teresa ini lebih daripada 400,000 orang. Apabila aku kata orang yang ikut ni, bukan orang-orang yang sakit, bukan orang yang miskin yang ikut dia, tetapi all those sisters, nun yang membantu dia, lebih daripada 400,000 orang. Sama seperti hero-hero lain yang ada atas muka bumi ini, yang juga manusia biasa, Mother Teresa tidak terkecuali dengan skandal-skandal, tidak terkecuali dengan perkara-perkara yang gelap. Yang ini membuktikan tidak kira siapa anda dekat atas muka bumi ini, termasuklah seorang Mother Teresa mempunyai sisi gelap. Dan pada hari ini, aku ingin berkongsi dengan korang kisah The Dark Side of Mother Teresa. Kita singkap sedikit sejarah tentang Mother Teresa ini. Dia adalah seorang anak kepada peruncit yang dia buka kedai macam tu lah. Dilahirkan pada tahun 1910 dekat Macedonia. Mother Teresa ni kata pada start umur dia 12 tahun, dia dah start rasa that feeling. Dia rasa feeling of spiritual need untuk dia membuat sesuatu ke arah jalan Tuhan dan sebagainya lah. Dan pada umur dia 18 tahun, dia join church. Dia join Sister of Loreto ni, a group of Irish nun, right, yang memperkembangkan ajaran Kristian ini dekat India, to be specific. Jadi sejak dia join the Sister of Nun apa semua, dia memang base dekat India lah, dan menjadi cikgu dekat sekolah dekat India, sekolah church dan sebagainya lah. Dan dia memang banyak buat kerja-kerja kebajikan, banyak menghabiskan masa dia untuk berkhidmat ke arah church ini dekat India, to be specific. Dan pada tahun 1950, dia start this charity called The Missionary of Charity. Apa yang dia buatnya hanyalah untuk membela nasib-nasib mereka yang mempunyai sakit yang terminal ataupun terminally ill, mereka yang tak ada ubat, mereka yang terlampau sakit dan hanya menunggu mati dan sebagainya. Pope Pius pada ketika itu memang iktiraf apa benda yang dia buat ini, dan perkara yang dia buat ini diperakui oleh the Vatican itself. Jadi Vatican support. Sebab apa Vatican support? Sebab apa benda yang dia buat ini membawa banyak pengikut, banyak yang ikut dia. Bukan daripada segi orang-orang yang sakit je yang follow dia, tetapi mereka yang ingin melakukan kebajikan juga turut follow Mother Teresa ni. Bermula dengan hanya 12 orang saja dalam charity punya missionary ni, akhirnya mereka ada lebih daripada 100,000 orang dalam masa beberapa tahun saja yang menguruskan charity, sekolah, tempat rumah sakit, tempat hospital dan sebagainya. Mother Teresa juga dia buka satu tempat hospital ni yang hanya merawat orang-orang yang ada penyakit kusta tau. Orang-orang yang tanggal sana muka tanggal sini, aku ingat kusta lah, aku tak nak tahu nak cakap apa. Penyakit kusta ataupun lepers. She's been doing great dan dia dipandang tinggi mulia oleh satu dunia. Dan sepanjang kejayaan dia dalam bidang charity ni, Mother Teresa dapat banyak award. Magsaysay Award pada tahun 1960-an, Peace Prize daripada Vatican, dan pada tahun 1979 dia pernah dapat Nobel Peace Prize tau. Bukan senang nak dapat tu. Banyak lagi award lah. Aku tak tahu nak cakap macam mana lagi dah. Nak sebut pun susah kadang-kadang. Dan pada tahun 1999 dia start sakit jantung. Dan kemudian ni pada tahun 2000 tu dia dah kata macam dia nak pencen daripada semua benda ni lah. Tapi daripada pengarah-pengarah dalam missionary punya persatuan apa semua tu tak bagi dia. Semua vote untuk tak bagi dia berhenti dan sebagainya lah. Dia suruh rehat dan kemudian kalau dah okey, mula berkhidmat balik. Tapi tak jadi apa. Dia sakit dan kemudian dia mati jugalah. Adalah besar impak kat Vatican ni. 2 tahun lepas dia mati je, Vatican dah macam ura-ura nak jadikan Mother Teresa itu sebagai saint ataupun santos, which is very very macam special lah untuk geng-geng padri ni apa semua tau. Tak, sekarang ni kita dah dengar pasal cerita dia macam semua benda-benda yang baik je kan. Apa benda yang dark side dia?
Dekat situlah yang banyak kita tak sedar. Kita ini, mata kita ini hanya dihidangkan dengan benda yang apa yang dia nak kita lihat. Sama juga seperti public figure lain. Seperti dermawan-dermawan lain. Seperti pakar itu, pakar ini dan sebagainya. Kita lihat apa benda yang mereka nak kita lihat. Sehinggalah ada benda yang berlaku dan pada ketika itulah kita dapat lihat sisi gelapnya. Sekarang, kita bercerita tentang sisi gelap Mother Teresa. Menurut The Academy of Canadian Study, cara Mother Teresa ni merawat orang-orang sakit, mengambil berat kepada orang sakit ni mempunyai cara yang sangat-sangat dubious tau. Macam benda-benda yang mencurigakan, dan setiap political contact yang dia buat tu mempunyai tanda-tanda yang macam kenapa kau berurusan dengan orang-orang seperti ini. Banyak benda-benda lah yang membawa kepada syakwa sangka terhadap Mother Teresa ini. Dan tidak ketinggalan, mereka dapat bau something yang fishy dengan cara pengurusan wang-wang derma yang masuk ke dalam akaun Mother Teresa. Kalau korang nak tahu, padri-padri ni mereka macam ada KPI. Apabila mereka baptisekan orang, berapa ramai mereka baptisekan dalam satu masa tu, mereka akan direkodkan, dan akhirnya pada hujung bulan ke hujung tahun ke, benda ini akan dibawa kepada perbincangan untuk agihan bajet, agihan dana dan sebagainya. Lagi banyak orang-orang yang kau baptize, maka lagi banyak duit yang kau dapat. Cerita dia, Mother Teresa ni ketika dia dekat India tu, orang sakit banyak, ramai orang sakit. Apa yang dia buat adalah dia baptizekan orang tanpa pengetahuan ataupun izin pesakit itu. Pada 1994 ada sebuah dokumentari, sebelum dia mati lagi dah buat dokumentari pasal this fishy thing yang Mother Teresa buat. Tajuk dokumentari itu adalah Hell's Angel. Dalam dokumentari ini mereka ada what they call it undercover staff yang konon-kononnya bekerja dengan Mother Teresa dekat one of the hospital, dan report yang mereka bawa balik sangat-sangat mengejutkan. Cara mereka menjaga pesakit, cara mereka berurusan mengenai SOP, iaitu cara mereka sterilize benda apa semua itu memang sangat-sangat tak sanitary langsung, tak mengikut standard hospital. Dan mereka boleh katakan macam Nazi punya concentration camp. Gila ke apa? One of the volunteer yang bekerja dengan Mother Teresa ini, dia mengatakan bahawa Mother Teresa ini banyak tidak mengambil berat tentang the sanitation procedure yang perlu dilakukan dalam hospital. Antaranya adalah dia tidak masak air untuk diberikan kepada pesakit-pesakit ataupun yang duduk dekat hospital tu. Dia tak masak langsung. Dia nak boiling the water and not sanitary the water to be given kepada pesakit-pesakit ni. Dan menggunakan jarum kecagari tu, syringe tu, berulang-ulang kali tanpa sanitasi. Kita tahu bahawa kecagari ni memang pakai buang, dah pakai sekali memang buang secara yang betul lah kan. Dan apabila ditanyakan kepada Mother Teresa dan juga nurse-nurse yang besar dekat situ, jawapannya berulang kali adalah sama. Dan jawapan yang diberi adalah there's no point. Tak guna pun kalau kau nak pakai jarum baru, tak guna pun kalau kau nak bagi air yang masak dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka ni memang nak mati dah pun. Dan ini memperkukuhkan lagi Hell's Angel punya dokumentari itu, yang mengatakan bahawa actually Mother Teresa ini menggunakan pesakit-pesakit yang tak ada ubat ni, pesakit-pesakit yang nak mati ni, sebagai satu tempat untuk macam wayang kepada kelakuan baik yang dia nak tunjukkan. Sebab dia dah tahu orang-orang ni memang dah tak ada harapan, kerajaan dah tak peduli, family dah tak nak jaga dan sebagainya. Jadi dia ambil je lah. Bukannya Mother Teresa ni ambil diorang ni masuk hospital untuk buatkan mereka lebih sihat. Tak, hanya untuk jaga mereka sehinggalah mereka mati. So itulah yang dilakukan oleh Mother Teresa. Kerana apa? Kerana dana sumbangan yang sangat banyak. Dan perkara ini disokong apabila seorang lelaki bernama Hamlis Gonzalez yang turut juga bekerja sebagai sukarelawan di tempat Mother Teresa punya hospital ni. Apa yang Gonzalez ni claim adalah, boleh dikatakan 90% yang bekerja dekat hospital ini, nurse-nurse ni, konon-konon nurse ni, tidak melalui proses vetting yang betul. Mereka tidak ada kelayakan yang betul, mereka tidak ada latihan yang betul untuk menjadi seorang nurse penjagaan orang-orang sakit terminally ill ni. Senang cerita, kat situ boleh dikatakan there's nobody is trained to be a medical punya personnel. Memang tak ada pengalaman langsung. Dia nampak seorang nun ini menggunakan needle ataupun pencagari syringe tu, selepas dia pakai ke orang tu, dia pergi cuci kat tap water, dia pergi ambil ubat lain, dia cocok dekat orang lain. Ada juga dia nampak this nun ataupun nurse ni mencuci pakaian ataupun baju kain yang kena air kencing ataupun yang kotor ni semua dekat bersebelahan dengan tempat sudut garpu mereka makan. Dan dia actually volunteer untuk sponsor water heater, sebab dia nampak memang ada
pesakit-pesakit ini ataupun orang-orang yang sakit kat situ mandi dalam keadaan kesejukan. Dia juga sendiri bawa masuk sponsor, bawa masuk macam-macam kontraktor untuk membaik pulih tempat mereka duduk ni semua. Ditolak oleh nan-nan dekat situ dan juga Mother Teresa sendiri. Mereka menolak dengan mengatakan apa? We don't do it that right here. Kita tak buat semua tu. Tak ada semuanya benda yang selesa. Kerana apa? Kerana inilah yang Jesus nak. Come on. Perkara ini bukan kerana kekurangan funding. They're not lacking in funding. Mother Teresa bawa masuk duit yang banyak oleh fund-fund daripada dalam dan luar negara. Duit yang masuk itu tak translate balik kepada the care of the facilities mahupun pesakit-pesakit dekat situ. Sangat-sangat minimum digunakan ke arah kebajikan yang dikatakan itu. Jadi, ke mana pergi duit-duit tu semua? Director ataupun yang buat dokumentari The Hells Angel tu mengatakan bahawa actually Mother Teresa ni tak berminat pun nak membantu orang-orang ni. Dia cuma menggunakan orang-orang ini sebagai cover up tentang apa yang dia nak buat sebenar-benarnya dengan menggunakan fund-fund dana-dana yang diberi kepada hospital-hospital ini. Dia percaya bahawa perkara ini dilakukan hanya semata-mata untuk mengambil dana demi memperkembangkan the Roman Catholic punya church. Okay, cerita dia bukan digunakan duit untuk kebajikan, untuk membantu orang-orang sakit ni, tetapi digunakan duit itu untuk menyebarkan agama Kristian, untuk memperluaskan lagi, untuk meramaikan lagi penganut agama Kristian. Dan Mother Teresa sering mengatakan bahawa there's piety in pain. Maksudnya macam dalam setiap kesakitan yang kita lalui ni ada keimanan, ada keberkatannya lah, macam itulah bunyinya lebih kurang. Dan kebanyakan dekat hospital dan rumah-rumah sakit Mother Teresa ni, dia macam glorify sakit itu, macam bahawa kalau sakit ni macam penghapus dosa lah dan sebagainya. Instead of nak treating them, dia actually biarkan benda itu sebagai kesakitan yang prolong dan akhirnya mati. Seorang reporter, Donald McIntyre, undercover dan bekerja dekat hospital dia. Dalam report dia yang berjudul Mother Teresa's Legacy, ada mengatakan bahawa banyak manusia dekat rumah sakit itu, the hospice itu semua diikat seperti binatang. Ada budak lelaki yang diikat dan kemudian dia mengangguk kepala ke depan ke belakang dan macam-macam. Banyak lagi benda-benda yang dia dapat lihat. Okey, macam segala apa ni aku cakap ni semua, okey, kod-kod yang aku pakai ni semua segala-gala detailnya ada dekat description. Aku bukan cakap kosong, aku dapat semua benda ni dekat memang dalam report-report yang telah dikeluarkan. Kalau korang tak percaya, kalau korang nak lebih lanjut lagi, korang boleh baca dekat description bawah link-link yang aku ambil semua ni lah. Selain daripada itu, Mother Teresa ini juga mempunyai hubungan diplomatik dengan politician yang shady tau. Mereka yang ada isu dengan rules, regulation, law dan sebagainya. Mother Teresa ni semacam mascot kepada Vatican dan dia pergi ke seluruh dunia lah, dan antaranya adalah Lebanon untuk satu projek lah, di mana dia dekat church dekat situ, kat Lebanon tu, mereka bekerjasama untuk konon-konon kebajikan dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, this group of Catholic Church ni juga merupakan satu group of church yang support the militia group yang di mana mereka attack dan membunuh ratusan orang dekat Shatila punya refugee camp. Why? Ronald Reagan bagi dia Medal of Freedom tau. Masa yang sama Ronald Reagan ni ada pula affair dengan skandal di mana pembunuhan orang Kristian dekat El Salvador. Dia pun ada hubungan dengan Charles Keating, a business tycoon yang dikatakan mempunyai the largest they call it a business economic scandal dan sebagainya dekat Amerika Syarikat. Mother Teresa actually ambil ataupun terima duit daripada orang-orang yang shady ini sebagai cover up untuk apa? Who knows. But again, kenapa orang-orang yang ada isu ini yang dia bekerjasama untuk mendapatkan funding? Macam aku cakap tadi, Mother Teresa ini juga diangkat sebagai saint, dan cara dia diangkat sebagai saint itu juga turut menjadi satu tanda tanya. Untuk menjadi seorang saint, Vatican kena approve, dia kena tahu bahawa orang itu perform 2 miracle, dan miracle yang dikatakan dilakukan oleh Mother Teresa ini adalah kepada seorang pesakit kanser. Tapi pesakit kanser itu bernama Basarah, apa benda aku tak ingat, dia actually orang dapat medical report mengatakan bahawa dia tak kanser pun, dia adalah macam ada benign cyst daripada tuberculosis selama ini dia hidapi. Dan suami dia actually memberitahu Times Magazine bahawa benda itu adalah bukan kanser, dan tarik balik statement yang dikeluarkan hanya kerana untuk memastikan Mother Teresa itu diangkat sebagai saint. Apa yang dilakukan oleh Mother Teresa sepanjang dia hidup, di mata kita, di mata orang dunia, di mata sesiapa lah, mungkin nampak baik, tetapi hanya mereka yang mengenali tempat yang sebenar, hanya mereka yang kenal betul-betul apa yang dia buat, tahu apa benda yang dia buat. Dan apa benda yang dia buat ini adalah satu benda yang Roman Catholic Vatican punya church tak mampu nak buat.
Dan dia ni adalah satu maskot yang baik untuk menunjukkan betapa bahawa Catholic Church ataupun Vatican itself merupakan satu institusi keagamaan yang sangat-sangat baik. Tetapi seperti apa yang kita dapat lihat, seperti bukti yang dikeluarkan, seperti apa yang direportkan setelah kematiannya, banyak benda yang mencurigakan. The dark side of Mother Teresa bukanlah satu benda yang mengatakan bahawa macam dia tu evil, dia seorang perempuan yang jahat. Tidak. Tetapi lebih kepada her image, public persona dia, yang kita dapat lihat apa semuanya adalah satu benda yang macam penipuan. Kerana perkara yang dia lakukan sebenarnya yang kita nampak merupakan sekelumit kuman je yang kita nampak lihat. Dan apa benda yang berlaku di sebaliknya, benda yang lebih-lebih teruk lagi. Dekat sini kita dapat lihat bagaimana seorang itu dipergunakan oleh sesuatu individu ataupun sesuatu organisasi yang lebih besar demi kepentingan mereka. Tak kira lah dia siapa, kalau dia nak digunakan, dia boleh digunakan. Seperti apa yang kita lihat sekarang. Bukan kata Mother Teresa saja, banyak lagi public figure kat luar sana macam aku cakap tadi, ustaz lah, apalah kan, yang membantu dan sebagainya. Ya betul, they did what they did. Tapi kita kena tahu siapakah di belakang mereka, apakah yang mendorong mereka untuk buat semua itu. Dekat sini, it's not about the religion. Tak ada agama yang menyuruh kita untuk berbuat jahat, tetapi there's always a bad person. Individu-individu itulah yang bertanggungjawab membawa nama agama. Bukan agama itu yang jahat, tetapi manusia-manusia itu yang melakukan kesilapan, yang membuat keputusan yang salah. So till again guys, comment down below what do you think about this video. Komen kita aku nak cerita pasal apa lagi for my next video. And till again, see you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.